Salam sejahtera. Bersama dengan saya Mersuji untuk ringkas TVS. Sedikit demi sedikit, bayangan mula timbul. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng beri bayangan pilihan raya negeri Sarawak ke-12 akan diadakan tidak lama lagi. Orang Islam selamat dosa adalah bedok bunyi. Si lama lagi ada bedok sikit akan bunyi juga. Bedok besar bunyi banyak orang jalan pembunuhan siada 50 tahun apa ada kita. Orang Kedaya kata benar. Ada mata buta. Ada telinga pengan. You can see apa yang telah kita buat. 50 tahun ni ada batang air. Tempoh DUN Sarawak akan berakhir pada Jun selepas pilihan raya negeri ke-11 PRN 11 diadakan pada 7 Mei 2016 mengenai kerjasama gabungan Parti Sarawak GPS dengan Perikatan Nasional PN. Jelasnya GPS bebas bersahabat dengan mana-mana parti asalkan kesinambungan pembangunan negeri berterusan. GPS is only partner to PN. We are not a member of PN. Jadi dasar kita lebih autonomous, independent dalam kita membangunkan negeri kita. Kerana dia terpaksa sesuai dengan kehendak negeri kita. MA63 masih kita laksanakan, kita perjuangkan. Tarikan pelancongan iaitu Waterfront Lubuk Antu telah mampu memberi harapan baharu buat rakyatnya khususnya dari segi peningkatan aktiviti ekonomi. Penduduk Lubuk Antu kebanyakannya melakukan aktiviti berniaga secara kecil-kecilan sama ada berjual hasil tani sendiri, kedai runcit, gerai cucur pisang dan sebagainya. Dengan adanya Waterfront ini, ia sekaligus menunjukkan kebolehan pembangunan Lubuk Antu setaraf dengan pembangunan di bandaraya besar di Sarawak. Sebagai hari pada YB, ianya Waterfront Lubuk Antu ke baru Datuk. Aku ngarap ke oleh mereka sukung, tolong ke pelancong ke datai benua bukai, oleh datai ke Lubuk Antu, mendak perampak mana benua Lubuk Antu. Apa yang megak, ngarap ke maju ke hari benua bukai. Di sini ialah biasa kan di batang air yang jadi tarikan. Biasa pelancong datang sini dia mau melawat ke batang air. Tapi sekarang sudah ada Waterfront. Dengan adanya Waterfront ini, insyaAllah saya rasa Lubuk Antu ini boleh semakin majulah. Bagi merealisasikan harapan penduduk, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng turut memberitahu kerajaan negeri telah bersetuju untuk meluluskan permohonan membina jambatan di Waterfront Lubuk Antu. Untuk menghubung kampung sebelah dengan Waterfront. Ya, juga kacak Waterfront kita. Siada saya nak Waterfront yang ada orang hutan begitu besar. Jadi nampaknya ada tarikan di sini. Memanglah di sini banyak national park. Jadi saya meluluskanlah jambatan ini yang menghubung dua. Caranya saya serah kepada pihak juruterang yang mana sesuai, jambatan sesuai untuk menghubung kedua tempat. Kena yang berhormat makam ada. Kalau dia pakai jambatan besar yang takut aksiden, saya ada dedicated lane for orang penyeberang. Jadi kita atur balik. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Ai Malcolm Musin Lamoh berkata kerajaan negeri akan meneruskan aktiviti pembangunan di Lubuk Antu khasnya dari segi infrastruktur. Penduduk di Batang Ai mengharapkan banyak lagi pembangunan, ya, terutamanya pembangunan infrastruktur dan ameniti seperti air dan elektrisiti yang sudah menjadi isu lapuk. Jadi saya rasa dengan adanya perancangan terperinci nanti tempat di sekitar Pekan Lubuk Antu akan dibangunkan, ya. Sekiranya yang menjadi international gateway di antara Sarawak dengan Kalimantan, ya.
Waterfront Lubuk Antu ini nyata membuka harapan baru buat rakyat, lebih-lebih lagi dari potensinya sebagai tarikan pelancongan yang secara langsung mampu meningkatkan lagi aktiviti ekonomi di daerah ini, lebih-lebih lagi dengan pembangunan yang kian dilaksanakan. Laporan Odlin Katrini bersama juru kamera Awang Azmil dari Lubuk Antu untuk TVS. Sebanyak 13 projek bekalan air berimpak tinggi dibangunkan di bahagian Serian sejak tahun 2018 bernilai RM223 juta yang melibatkan pembangunan 10 projek bernilai RM106 juta di bawah Kerajaan Sarawak. 3 lagi projek yang bernilai RM120 juta dibiayai Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Tugas kita amat berat kerana kita diberi sasaran oleh Kerajaan Negeri untuk memastikan bahawa seluruh Sarawak, terutama di kawasan bawah bandar, dapat kita salurkan dalam bekalan air bersih, air terawat secara 100% menjelang tahun 2025. In other words, it means by 2035, every single household in the state should have clean water supply. Setakat Mac tahun ini, sebanyak 8 projek telah siap, manakala baki 5 projek berada dalam pelbagai peringkat pembangunan. Kita telah menyambung bahagian Kuching ke bahagian Serian dan bahagian Seksara. And also same thing di kawasan tengah, Sibu, sambung dengan Serikit, kawasan berdekatan dan also di dekat utara. And end of the day nanti, bila menjelang tahun 2024, kalau boleh semua kawasan daripada selatan hingga ke utara Sarawak, kita mempunyai satu sistem penyaluran pipe air yang bersambung. Itu disebut sebagai sistem grid air Sarawak. Sementara itu, 4 lagi projek rakyat berada pada pelbagai peringkat pelaksanaan melibatkan stesen pam penggalak di Kampung Entayan Keropok, bekalan air Jalan Ensinge, naik taraf loji rawatan air Serian dan pembangunan projek perintis pengurangan kadar ketidakberhasilan air yang tinggi di Serian. Projek bekalan air luar bandar BAP, kawasan Mentong, Merau, Mongkos masih berada dalam peringkat pembinaan yang dibiayai KPLB. Apabila siap, projek yang menelan belanja RM112 juta itu kelak akan memberi manfaat kepada lebih kurang 5,100 isi rumah. Laporan seterusnya. Transformasi secara menyeluruh perlu dilakukan terhadap gerakan koperasi di negara ini bagi memperkasa dan memantapkan peranannya supaya terus mampan dalam menghadapi cabaran abad ke-21 sekaligus seiring dengan zaman digitalisasi. Langkah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membangunkan Pelan Transformasi Koperasi Malaysia Transcom 2021-2025 adalah tepat bagi menjadi paksi transformasi kepada gerakan koperasi itu. Saya yakin bahawa koperasi adalah pendekatan yang efektif bagi merangsang pembangunan keusahawanan dalam kalangan masyarakat Malaysia dan konsep koperasi yang berpaksikan prinsip inklusiviti dan keterangkuman dengan mencipta keuntungan melalui aktiviti milikan bersama adalah bersesuaian untuk diaplikasikan dalam situasi ekonomi negara pada masa ini. Pelan itu menggariskan 5 bidang tujahan iaitu penerapan nilai kemakmuran bersama, pemantapan sistem perundangan dan struktur governance, pengukuhan bakat dan pembangunan modal insan, pembentukan persekitaran perniagaan mampan dan lestari serta pemerkasaan badan induk dan sistem penyampaian koperasi. Memorandum Persefahaman MOU antara Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC dan Pol Design termeterai pada Selasa mengadakan permulaannya kerjasama yang akan memberi impak besar khususnya dari segi ekonomi. Usaha ini menandakan satu lagi tonggak penting dalam meningkatkan penglibatan dan kerjasama antara STIDC dengan institusi bertaraf antarabangsa. Objektif utama MOU ini adalah untuk kedua-dua pihak bekerjasama rapat dalam membuat penyelidikan mengenai bahan-bahan tempatan yang terdapat di Sarawak serta mengusahakan program bagi meningkatkan pendedahan untuk mereka muda Sarawak. Sudah tentu beruntung dengan kolaborasi ini kita dapat menggunakan Itali ataupun Poly Design ini sebagai pintu masuk
barangan perabot kita ke negara Eropah. So ini adalah di antara kepentingan ataupun kebaikan yang akan kita perolehi dengan kolaborasi ini. Majlis menandatangani MOU tersebut telah diadakan secara maya pada jam 4.30 petang waktu tempatan pada Selasa. Disaksikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan bersama Pengerusi Polidesign Profesor Francisco Zurlo. Kita beralih ke perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan sedia membantu menguruskan proses suntikan vaksin kepada jaguh berberasikan kebangsaan Muhammad Azizul Hasni Awang Dani Muhammad Shah Fidaus Sahrom yang kini berada di Australia. Perkara itu disahkan oleh Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican apabila kedua-dua atlet itu kini menjalani latihan di Melbourne. Untuk rekod katanya, seramai 264 atlet dan pegawai yang akan mewakili negara ke kejohanan antarabangsa dalam misi melayakkan diri ke Sukan Olimpik di Tokyo dijangka menerima suntikan vaksin COVID-19 yang bermula April depan bagi kumpulan pertama daripada keseluruhan 4,000 atlet dan pegawai sebagai penerima vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama. Mengulas lebih lanjut, Rizal Merican menambah beliau telah membuat permohonan kepada Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Hairi Jamaluddin pada Isnin untuk menetapkan tarikh bagi suntikan vaksin kepada mereka. Yang saja untuk laporan itu tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.